Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Manfaatkan Air Hujan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Manfaatkan Air Hujan ini terdapat pada muka surat 133 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menulis untuk menyampaikan 5 maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran dalam sebuah penulisan mengenai manfaatkan air hujan. Kedua, membaca, menjelaskan dan menakul 5 bahan bergambar untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa iaitu sebuah penulisan mengenai manfaatkan air hujan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menulis untuk menyampaikan 5 maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran dalam sebuah penulisan mengenai manfaatkan air hujan. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menakul 5 bahan bergambar untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa iaitu sebuah penulisan mengenai manfaatkan air hujan. Murid-murid, apakah manfaat air hujan kepada makhluk di muka bumi ini? Ya, tentunya banyak manfaat air hujan kepada makhluk di muka bumi ini. Kita lihat gambar yang pertama di sini menunjukkan seorang perempuan yang sedang mengambil air hujan yang dikumpulnya. Pastinya kita faham wanita tersebut merupakan wanita yang kurang berkemampuan ataupun kurang bernasib baiklah kerana menggunakan air hujan sebagai sumber air dalam kehidupan hariannya. Dan mungkinlah di sini beliau menggunakan air hujan untuk digunakan sebagai untuk mencuci pakaian maupun menggunakannya sebagai air minuman. Pastinya air hujan ini amat membantu kepada golongan yang kurang berkemampuan. Dan kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan kawasan sawah padi yang kering kontang akibat musim kemarau. Pastinya, air hujan sangat penting bagi menyuburkan kawasan pertanian agar menghasilkan tanaman yang subur dan juga menghasilkan produk yang berkualiti. Dan kita lihat gambar di sebelah kanan itu menunjukkan air hujan yang dikumpul untuk menyiram pokok bunga yang ditanam di sekeliling kawasan rumah. Pastinya ia dapat menjimatkan wang kita kerana kita tidak perlu menggunakan air pili yang berbayar kerana air hujan ini boleh didapati secara percuma apabila kita mengumpulkannya. Sebenarnya banyak lagi kegunaan ataupun manfaat air hujan kepada makhluk di muka bumi ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai kepentingan ataupun manfaat air hujan kepada makhluk di muka bumi ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita meneliti langkah-langkah untuk membuat bekas takungan air hujan mengikut urutan yang betul. Di sini terdapatnya 5 langkah-langkah yang
berkaitan mengenai cara membuat bekas takungan air hujan. Dan di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menjelaskan serba sedikit mengenai proses ataupun urutan mengenai pembuatan bekas takungan air. Kita lihat yang pertama di situ, maklumat pertama ini menunjukkan penyediaan peralatan ataupun menyediakan bahan-bahan lah yang diperlukan untuk membuat bekas takungan air. Yang kedua, menunjukkan pemasangan bekas takungan air. Bekas takungan air ini ditunjukkan proses pembuatannya, iaitu kalau murid lihat di situ adanya tebukkan lubang pada bekas takungan air tersebut. Untuk apa? Untuk dipasang kepala paip di situ dan diletakkan jaring. Dan kita lihat maklumat yang ketiga ataupun gambar yang ketiga di situ menunjukkan pemasangan paip. Dan gambar yang keempat ataupun maklumat keempat ini menunjukkan susun atur rantai dan bekas takungan air tersebut. Kita hendak letakkan ya rantai dan juga bekas takungan air ini di tempat yang sesuai. Dan yang kelima di situ, maklumat yang kelima ini menunjukkan penggunaan air hujan yang terkumpul dan digunakan. Pastinya kelima-lima langkah ini perlulah diikuti untuk membuat bekas takungan air yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat gambar yang pertama ini dalam jadual di sebelah ini. Baiklah, di sini kita mahu membina ayat bagi menjelaskan gambar yang pertama di sini. Jadinya Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan maklumat, iaitu idea utama yang sesuailah dan disertai dengan idea sampingannya. Kita lihat maklumat yang dinyatakan di sini iaitu mengumpulkan. Contoh ayat, saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua iaitu idea sampingannya, iaitu mengenai alatan ataupun bahan-bahan yang diperlukan lah ya. Di sini dinyatakan kepala paip, spana, rantai, bekas takungan air, gam dan juga jaring. Contoh ayat, mula-mula saya dan Datuk menyediakan peralatan yang diperlukan seperti ... Jadi di sini murid lengkapkanlah ayat ini dengan maklumat yang cikgu berikan. Di situlah. Dan maklumat yang terakhir, dibeli. Contoh ayat, barang-barang itu ... oleh Datuk dari kedai serba neka. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini ya dengan maklumat yang cikgu berikan itu. Dan ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua pula. Dan gambar yang kedua pula ini menunjukkan proses bagi membuat bekas takungan air. Dan di sini cikgu sudah membantu murid-murid dengan menyatakan idea utama dan juga idea sampingan. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama di situ memasang jaring. Contoh ayat, selepas itu Datuk ... di bahagian atas bekas takungan air supaya mengelakkan bendasing memasuki ke dalam bekas tersebut. Jadinya di sini murid lengkapkanlah ayat ini dengan maklumat memasang jaring itu. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua, menebuk. Contoh ayat, Datuk telah ... lubang di tepi bekas takungan air tersebut. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat yang kedua ini dengan maklumat yang cikgu berikan di sini. Seterusnya maklumat yang ketiga, idea sampingannya
memasang kepala paip. Contoh ayat, saya membantu Datuk ... pada lubang di tepi bekas takungan air tadi untuk memudahkan air keluar mengalir. Jadi di sini murid-murid lengkapkanlah ya ayat yang ketiga ini dengan maklumat tersebut. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang ketiga pula. Dan gambar yang ketiga ini Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan menyatakan idea utama dan juga idea sampingan. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama iaitu paip dipasang. Dan idea utama ini dijelaskan dengan ayatnya di situ. Kemudian oleh Datuk di bawah bumbung bagi memudahkan air hujan mengalir ke dalam bekas takungan air tersebut. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan maklumat tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua iaitu idea sampingan ataupun maklumat sampingannya lah. Dipasang dengan kemas. Apakah yang dipasang dengan kemas itu? Jadi kita lihat contoh ayat. Paip itu ... oleh Datuk supaya tiada berlaku kebocoran pada paip tersebut. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan maklumat tersebut. Dan maklumat yang terakhir berhati-hati. Dan contoh ayatnya, Datuk membuat kerja pemasangan tersebut dengan penuh teliti dan ... Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan maklumat yang ketiga tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Dalam gambar yang keempat pula ini menunjukkan susun atur rantai dan juga bekas takungan air itu dipasang. Dan di sini Cikgu Afan sudah nyatakan maklumat utama ataupun idea utama berserta dengan idea sampingannya. Dan di sini maklumatnya iaitu rantai. Contoh ayat, seterusnya mestilah dipasang berdekatan dengan saluran paip tadi supaya air hujan dapat mengalir dengan lancar. Jadinya di sini murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Dan kita lihat maklumat yang kedua, terkumpul. Contoh ayat, apabila hujan turun, air hujan akan mengalir melalui rantai tersebut dan akan ... di dalam bekas takungan air itu. Dan murid perlu lengkapkan ayat ini dengan maklumat tersebut. Dan akhir sekali, maklumatnya bekas takungan. Contoh ayat, ... hendaklah diletakkan berdekatan dengan rantai yang dipasang dengan saluran paip. Jadi di sini, murid perlu lengkapkan ayat yang ketiga ini dengan maklumat yang cikgu nyatakan di sini. Ini sebagai panduan. Sekiranya murid ada idea sendiri, murid bolehlah membina ayat sendiri dengan maklumat yang bersesuaian. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang terakhir, iaitu gambar yang kelima. Dan gambar yang kelima ini menunjukkan penggunaan air hujan yang telah pun dikumpulkan. Dan kita lihat maklumat ataupun idea utama dan juga idea sampingan yang telah cikgu berikan di sini sebagai panduan kepada murid-murid. Dan kita lihat maklumatnya yang pertama, iaitu digunakan. Contoh ayat, akhir sekali, air hujan yang telah terkumpul di dalam bekas takungan air itu ... oleh ibu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan maklumat tersebut. Maklumat yang kedua ataupun maklumat sampingannya, idea sampingannya,
mengenai menyiram pokok bunga. Contoh ayat, air hujan yang terkumpul itu boleh digunakan oleh ibu untuk ... Jadi, murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan maklumat yang cikgu berikan. Dan maklumat yang terakhir di situ, yang ketiga, menjimatkan wang. Contoh ayat, oleh itu, saya dapat ... apabila menggunakan air hujan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi, murid lengkapkanlah ayat ini juga ya dengan maklumat yang cikgu berikan di sini. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini, tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk Manfaatkan Air Hujan dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayat yang telah dibina. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini, jangan risau, ia sangat mudah. Dan Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan memberikan panduan ataupun cadangan lah supaya murid-murid dapatlah mengikut panduan ini. Dan diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan penulisan ini secara berperenggan. Dan kita lihat P1 merujuk kepada perenggan yang pertama. Dan murid perlulah merujuk semula gambar yang pertama dan sebagai pendahuluan. Iaitu Cikgu Afan sudah nyatakan di sinilah panduannya. Kita lihat P2 bermaksud di situ perenggan yang kedua. Jadi murid rujuklah gambar yang kedua. Iaitu murid perlu memulakan perenggan tersebut dengan menggunakan penanda wacana, iaitu selepas itu. Seterusnya kita lihat P3, iaitu perenggan yang ketiga. Murid rujuklah semula gambar yang ketiga dalam slide aktiviti yang kedua. Dan murid perlulah memulakan perenggan tersebut dengan menggunakan penanda wacana kemudian. Kita lihat P4 bermaksud perenggan yang keempat. Murid rujuklah semula gambar yang keempat dalam slide aktiviti kedua tadi dan murid-murid perlu memulakan perenggan tersebut dengan menggunakan penanda wacana seterusnya. Dan P5 bermaksud perenggan yang kelima. Jadi, murid perlulah merujuk gambar yang kelima tadi dalam slide aktiviti 2 untuk mendapatkan ayat-ayatnya. Dan murid perlulah memulakan perenggan tersebut dengan menggunakan penanda wacana iaitu akhir sekali. Dan P6 bermaksud perenggan yang ke-6. Dan perenggan yang ke-6 ini sebagai penutup penulisan ataupun karangan murid-murid lah. Iaitu Cikgu Afan sudah nyatakan di sini dengan memberikan kesimpulannya. Saya hendaklah memanfaatkan air hujan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Perkara ini dapat menjimatkan pembayaran bil air di dalam rumah. Oleh itu, saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana menganugerahkan air hujan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Jadi, diharapkanlah murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan aktiviti ketiga ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.